Facebook. Nampak? Lihat. Okey. Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih dan telah memberikan masa, kesempatan, ruang kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sama ada dengan salat berjamaah, majlis zikir, bacaan Quran, pengajian dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah taala memberkati dan merahmati kita semua insya-Allah. Amin. Kita menggunakan kitab 40 hadis jalan ke syurga, dan malam ni kita akan baca pada hadis yang ketiga, sambungan daripada pengajian kita yang ditangguhkan setahun Allah. Setahun Allah. Setahun ke Abang Zan? 2 orang. Baik, muka surat yang ke-6. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim wa barakatihim fi darain amin. Qala mati di atas kalimah tauhid. Hadis yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, menceritakan salah satu cara untuk membawa kita ke syurga ialah dengan di akhir kematian kita dengan kalimah tauhid. Mudah cakap, dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau kita tengok pada hadis yang pertama, perbuatan ataupun amalan yang boleh membawa kita ke jalan, memimpin jalan kita ke syurga ialah dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Bab yang kedua, jalan yang boleh membawa kita ke syurga dengan cara kita menjaga rukun Islam dengan sempurna. Dan bab yang ketiga pada malam ni, antara sebab yang boleh menyebabkan kita, membawa kita ke syurga Allah Ta'ala itu dengan menjaga kalimah tauhid la ilaha illallah. Baik. Wa bihi ilahi qala an Mu'adz radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pada malam ni pendek sahaja, sama ada kita boleh hafal dalam bahasa Arabnya ataupun dalam bahasa Melayu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang perkataannya terakhir sebelum mati la ilaha illallah pasti masuk ke dalam syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, tu bahasa Arab, dakhalal jannata.
Siapa-siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke syurga Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, penduduk manusia atas muka dunia ni 7 bilion. 5 bilion kafir, tidak menerima Islam, dan mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. 2 bilion terima Islam, dan 2 bilion ini bukannya akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan sebagainya. Ada sebahagian peratus masuk ke dalam syurga tanpa hisab, ada yang masuk ke syurga selepas daripada dia hisab, dan seterusnya 2 bilion. Jadi kita lah memilih jalan kita. Kita lah ni dah ada lah kalimah tauhid la ilaha illallah tu. Cuma di antara 2 bilion tersebut, sebab Nabi sebut lagi, umat Muhammad ini akan terpecah kepada 73 kumpulan. Satu saja selamat, 72 lain semua sesat. Mana kata 72 lain tu akan masuk ke neraka dulu, kemudian baru masuk ke dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu satu peringatan kepada kita supaya kita tilik sungguh-sungguh dengan iman yang ada, bukannya hawa nafsu semata-mata. Dengan iman sungguh, kita ni nak duduk di mana. Walaupun Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, siapa-siapa man kana fi qalbihi, siapa-siapa yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarah, tidak beramal, tak semayangnya, tak solat, tak apa, semua tak, hak haram semua ya, dia akan masuk ke dalam syurga juga, tapi selepas diazab oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Hidup 50 tahun 60 tahun pun cemuih tak dengar lah. Tambah-tambah Covid lagi cemuih, sebab tak boleh nak pergi mana kan, tak boleh nak buat apa. Allahumma salli ala Muhammad. Ni tambah di akhirat dia azab pula sehari sama dengan 1000 tahun dunia. Lama mana nak duduk dalam neraka? Takkan nak duduk sehari lah. Jahat buat banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan puan-puan kasih rahmati Allah Ta'ala, kita kena tengok, kena fikir. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan yang benar. Tak rugi kalau kita kembali kepada kebenaran, sebab semuanya kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba ay yuzahziha 'anil nari wa yudkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yaumil akhir. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin selamat dari api neraka dan masuk ke dalam syurga, maka pastikan saat kematiannya dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tak tahu ni nak mati lagu mana ni. Tambah zaman Covid ni, dengar-dengar mati sebab Covid. Sebab tengok mati. Ada hak muda, ada yang tua. Mati sebab blame pun dia akan kait juga dengan Covid. Pi dulu, swab test dulu. Habis swab test baru dikira hal lain. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan puan-puan kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, kita nak pastikan saat kematian kita ni. Saat saya nak mati, saya pun tak tahu nak mati di mana. Nak mati di sini kah? Nak mati di Jitra kah? Nak mati di Sungai Petani kah? Nak mati di bumi Afrika kah? Saya pun tak tahu. Tanah tubuh saya ni made in mana, saya tak tahu. Tapi setiap hari kita akan pastikan iman kita tu iman yang sahih. Dan kita betul-betul percaya dan beriman kepada Allah dan pada hari akhirat. Orang percaya pada hari akhirat ni, dia akan pastikan hidup dia ikut apa yang Allah suruh, ikut apa yang Nabi suka. Dia bukannya ikut pengaruh orang yang tak apa-apa. Itu penting ya, tuan-tuan puan-puan dikasih rahmati oleh Allah Ta'ala. Baik, lah ni semua orang kata beriman.
termasuklah saya. Tapi sungguhkah iman tu? Sungguhkah iman kita hak ada lah ni? Kalau sungguh bagai dikata, orang pakai duk sibuk booking tempat nak rehat, cuti, jalan, balik daripada KL, Melaka, Johor lah paling jauh, nak balik kampung. Kononnya lama dah tak tengok mak ayah, balik sampai mai jauh balik, tapi masjid tak mai juga. Dia duk kira SOP buka sempadan daerah dan juga negeri. SOP masjid pun buka juga, mai saja. Tapi orang tak nampak macam tu. Orang nampak nak lintas tu, nak pergi bercuti, buka lah mana-mana. Tambah Langkawi lah ni penuh belakang, penuh belakang. Hak tak penuh, kot start mutu pergi Puncak Janing, apa tu kosong. Start mutu pergi Bukit Wang, tapi Jumaat satu kalut juga. Tapi hari kerja tak ada orang, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Penuh belakang lah ni, pakat nak balas dendam. Dengan masjid orang buat tak kisah juga. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi nak kata dekat situ, betul-betulkah kita ni, iman kita tu betul? Benar-benar beriman ke kita? Beriman dengan Allah, benarkah iman kita dengan hari akhirat? Lama mana kita nak duduk atas muka dunia, ada yang Allah Ta'ala ambil dalam perut lagi, Allah Ta'ala ambil, tak ada tengok dunia lagi. Ada Allah Ta'ala ambil umur dia, lepas masuk ke alam dunia, beranak mati. Allahumma salli ala Muhammad. Kan seawal usia 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 32 tahun. Kita boleh tengok sendiri di kalangan ahli qaryah kita. Tak ada sampai umur Nabi 63 Allah Ta'ala dah ambil. Dan kita pun tak tahu kok meninggal sebab tu. Dia ingatkan mati sebab dia, tengok sebab tu pula. Tu aturan Allah, kita tak tahu. Jadi kalau orang betul-betul memang benar imannya kepada Allah dan juga akhirat, dia akan peduli amalan hariannya. Dia akan peduli hubungan dia dengan Allah, dia akan peduli hubungannya sesama makhluk. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Hidup di dunia hanyalah sementara. Apabila ajal tiba, kita akan dijemput ke alam yang lain pula, iaitu alam barzakh. Kita tidak tahu bila kita akan menemui ajal dan di manakah tempat kita menghembuskan nafas terakhir. Itulah rahsia. Hatta Nabi kita SAW sendiri pun tak tahu ajalnya di mana, bila, tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni kalau kata beranak di Bukit Lari, nak meninggal pun di Bukit Lari lah, kan? Nabi beranaknya di Mekah Al-Mukarramah, tetapi meninggalnya di Madinah Al-Munawwarah. Waktu 8 hijrah buka kota Mekah, Nabi boleh duduk di kota Mekah, tak payahlah patah balik ke Madinah. Tapi Nabi pilih Mekah, ya memang tempat tinggal, tempat lahirku, tempat aku membesar. 53 tahun duduk di Mekah. Sebab 13 tahun di Mekah. Lantik menjadi Rasul umur 40. 1 sampai 40 duduk di Mekah. Lantik jadi Rasul, usaha dakwah 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. 40 tambah 13, 53. 53 tahun hidup di Mekah Al-Mukarramah. 10 tahun sahaja di Madinah. Tapi Nabi lebih suka untuk menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita tanya orang kerja, anak-anak kita kerja lah, nak kerja di Johor kan, nak kerja di Kedah? Kalau boleh nak kerja pokok sana, kalau boleh. Sebab dia beranak di sini, membesar di sini. Semua tu adalah rahsia Allah. Ajal kita rahsia Allah. Tempat kematian kita rahsia Allah. Bila dan di mana, itu adalah rahsia Allah. Kita hanya merancang amalan kita setiap hari. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut al-mar'u mata ala ma 'asha 'alaihi. Seseorang itu akan mati mengikut bagaimana cara hidupnya. Jadi setiap hari kita hidup daripada pagi tadi sampai lah ni,
Sebenarnya kita sedang mencipta kematian kita. Kita sedang menyusun kehidupan, dan dalam masa yang sama kita sedang menyusun cara kita nak mati. Di mana kita banyak pergi, di situlah kita akan meninggal dunia. Masa, tenaga, wang, ringgit, harta benda kita yang hak Tuhan bagi ni, ke mana kita banyak gunakan? Maka begitulah juga pengakhiran. Dan kita semua, saya percaya, mengharapkan pengakhirannya husnul khatimah, di sebaik-baik tempat, di sebaik-baik keadaan. Semua nak macam tu, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan perempuan, kita tidak tahu bila kita akan menemui ajal dan di manakah tempat kita menghembuskan nafas terakhir. Dan bagaimana keadaan kita di saat itu, waktu Israel main, macam manalah keadaannya. Siapa pun tak tahu. Yang tahu ni orang yang dah mati. Dia tahulah macam mana Israel tu main. Tapi kita tanya, dia bukan nak jawab, kan? Baik. Apakah dalam keadaan beribadat kepada Allah, maka mati kita dalam husnul khatimah, alhamdulillah. Ataupun dalam melakukan maksiat, mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Kita berlindunglah dalam keadaan yang demikian. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kena pastikan setiap masa, setiap detik itu ada manfaat untuk agama. Dunia ada, agama pun ada. Jangan dunia semata tanpa kita kait dia dengan akhirat kita. Baik. Oleh kerana kita tidak tahu bilakah saat kematian itu, maka kita perlu memastikan setiap gerak dan geri kita dicatat sebagai ibadat. Kita wajib menjauhkan diri dari melakukan dosa, kerana kematian boleh datang pada bila-bila masa. Apabila melakukan ibadat solat, rasakan bahawa itulah solat kita yang terakhir. Apabila berpuasa di bulan Ramadan, rasakan itulah Ramadan terakhir buat kita. Mungkin tahun depan kita tidak lagi berpeluang menikmati pahala besar dari Ramadan itu. Begitulah hendaknya keadaan kita apabila melakukan amal ibadat yang lain. Jadi tuan-tuan perempuan yang kasih rahmati Allah Ta'ala, setiap ibadat yang kita buat, kita rasa itulah ibadat terakhir. Barangkali kita tadi mai ambil duit sikit, RM1, 2 bulan tabung, harap-harap sedekah ni lah yang terakhir aku untuk hari ini. Kalau Tuhan ambil nyawa. Sembahyang kita rasa harap rasanya maghrib ni lekut lah. Jadi kita akan menghayati setiap bacaan yang kita baca. Jangan sampai kita, tuan-tuan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, kita dah umur 60, 40, 50, kan? 30 ke 40 lah. Kita ni kira akhir balik ke dah ni? Balik tak sangat-sangat, terlajak balik ke lebih lah, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jangan sampai usia kita sudah balik, sudah ada anak cucu, tapi sembahyang kita macam budak-budak. Tu kita kena fikir. Janganlah kaifiat sembahyang kita, pelaksanaan sembahyang kita macam budak-budak. Kita tak pernah terfikir untuk menghayati bacaan Fatihahnya, rokoknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, menghayati tahiyat, tasyahud awal, tasyahud akhir, doa-doa yang dianjurkan kita baca di dalam solat, ketika solat, kan? Allahumma salli ala Muhammad sebelum bagi salam. Semua itu boleh. Benda tu, sebab tu disebut oleh seorang Imam Syidi hafizallahu ta'ala, katanya khusyuk ni boleh dicari. Khusyuk ni kena didik, kena ajar. Salah satu caranya dengan kita memahami apa bacaan kita di dalam solat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kata ni kata kat saya, tak kata korang, kata kat saya. Jadi biar sembahyang kita tu sembahyang yang betul, kan? Ni kita Allahumma salli ala Muhammad, kita sembahyang angkat takbir sama. Contoh sembahyang sunat lah. Sembahyang jemaah dia ikut, tapi bila dia sembahyang seorang, laju pula.
Kalau dalam masjid ramai-ramai pun laju, duduk rumah lagi laju cerita. Macam kita naik kereta atas highway, ada polis, lampu merah berhenti, tak ada polis, sejak habis. Sama traffic light ni pun. Kan? Tak ada kereta seorang-seorang, tengok kiri kanan, selamat jalan. Kalau ada polis, tak ada orang pun tunggu. Dah ajak juga cari pasal. 3 ratus. 3 ratus. Sayang ke duit tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan puan-puan, kasih rahmati Allah Ta'ala, sama-samalah kita perbaiki amalan kita. Sebab masih lagi ada harapan buat kita ni. Ada lagi harapan. Jadi hidup ni makna kata ada harapan lah untuk perbaiki. Tak semestinya kita Tuhan bagi umur 60, 45 tahun sembahyang kena elok semua sepanjang 45 tahun tu. Dah. Kita tak tahu dalam banyak-banyak hari ini, dalam banyak-banyak kali sembahyang mana Allah Ta'ala terima. Tak tahu. Baik. Kita juga mestilah rajin beristighfar, berselawat ke atas Nabi SAW dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah latihan ke atas hawa nafsu kita. Zikir, istighfar. Zikir ni termasuk, zikir ni apa makna zikir? Zikir ni bahasa Arab. Tanya dia ingat ataupun sebut. Zikrullah, sebut nama Allah. Istighfar, kita istighfar, itu dikatakan zikrullah. Sembahyang pun termasuk dalam zikrullah. Berselawat kepada Nabi termasuk zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu semua termasuk dalam zikir. Benda yang kita buat boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kita kena ada list. Hari ini setiap orang, termasuklah saya, tak ada kecuali, setiap orang, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda, dia ada checklist. Hari ini selawat berapa, hari ini istighfar berapa, setiap hari nak sedekah berapa ringgit, hari ini nak tolong siapa. Sebab tu satu ketika Nabi SAW duduk dalam masjid, tanya. Ini antara cara, metodologi yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengajar para sahabat dengan bertanya soalan. Nabi tanya, hari ini Allahumma salli ala Muhammad, siapa ziarah orang sakit? Ramai sahabat yang angkat tangan. Nabi tanya lagi, hari ini siapa yang solat jenazah? Tengok kuih kurang. Hari ini siapa yang iring jenazah ke perkuburan? Makin kurang. Hari ini siapa yang dah bersedekah? Makin kurang. Hari ini siapa yang jaga solat malam? Makin kurang. Lain kali tinggal Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hak mana soalan Nabi tanya, semua Abu Bakar buat. Sebab tu kita tak heran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, 8 pintu syurga, 8 pintu ada nama dia. Dia boleh pilih dia nak masuk pintu mana. Kita ni, nama kita, nama seseorang ahli syurga akan ditulis pada pintu tersebut. Pintu puasa, pintu puasa. Pintu sedekah, pintu sedekah. Pintu jihad, pintu jihad. Allahumma salli ala Muhammad. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ke 8 pintu semua ada nama dia. Kita tak tahu nak duduk pintu mana lagi ni. Jadi kita fikirlah, aku nak masuk pintu mana? Pintu puasa. Lazimkan puasa sunat. Puasa Ramadan, budak pasti pun puasa. Apa beza puasa kita dengan puasa dia? Mesti kena ada beza. Kalau sama, siapa tak puasa? Lekeh sangat lah. Umur 40-50, dia punya peratus puasa, pahala dia sama dengan budak pasti lah. Koman sangat. Jadi puasa dia tidak menjadikan dia seorang yang beriman, muflihun, la'allakum tuflihun, tak ada. Itu kita kena fikirkan. Baik, kata pengarang kita lagi, antara zikir yang perlu kita perbanyakkan ialah menyebut kalimah tauhid sekurang-kurangnya 200 kali sehari. Kalimah tauhid ni apa dia? La ilaha illallah.
Itulah zikir kita. Kita nak mudahkan, nak mengucap waktu sakaratul maut tu, kalau kita tak berlatih la ilaha illallah, dia payah nak sebut bila main tu. Tuan-tuan perempuan kasih rahmat Allah, bukan senang sakaratul maut ni. Kita tengok, oh dia mati muda. Siapa kata? Imam Abu Hanifah mati waktu saat sakaratul maut, setan mai kacau, mai tokak ujung jari, suruh Imam Abu Hanifah keluar daripada Islam. Kena pergi ambil rendam jubah Rasulullah, mai letak atas badannya, baru lega. Sampai pengsan digoda oleh syaitan untuk keluar daripada Islam. Siapa kata dia bagus mati muda? Siapa kata? Kita nampak muda, hakikatnya hanya dia dengan Allah Ta'ala. Payah mati ni. Semua orang akan rasa sakit kematian. Nabi kita pun sakit, takkan kita tak sakit? Nabi kita tu paling lembut, Israel tarik nyawanya, paling lembut tu pun sakit. Tu pun sakit. Minta Aisyah sugi untuk memudahkan perjalanan ruh. Baru ni bila saya jumpa seorang ulama besar di Yan, Allahumma salli ala Muhammad, ini antara guru yang tidak masyhur di mana-mana jabatan kerajaan ataupun televisyen ke radio ke apa ke, memang tak masyhur, tapi orang alim. Alim dia tu, kalau kita kata, kalau hadis ni Bukhari Muslim semua duduk dalam kepala dah. 350,000 buah hadis semua dalam kepala. Bila bercakap dengan dia, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Orang baru 50-an, awal 50-an alim. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, bila duduk sembang-sembang ni, dia buat keluar sugi dia. Dia buat keluar sugi, dia kata, dia tunjuk dekat saya, ni tashilu khurujil ruh. Dia tunjuk ni, dia kata ni kena mula ni. Hak ni sebab boleh menyebabkan ruh kita senang keluar, dia kata. Kami jumpa pi 9 orang jumpa Allahumma salli ala Muhammad. Dengan orang lain ni dia cakap Melayu, tapi bila dia kalih dengan belah saya, dia cakap Arab. Cakap Melayu, kalih belah kita, cakap Arab. Cakap orang lain cakap Melayu, kalih dengan kita, cakap Arab. Sebab dia tahu kita seorang hak main mengaji Timur Tengah. Dia cakap Arab, orang lain cakap Melayu. Tak apalah. Jadi hak cakap Melayu tu kita faham, hak dia cakap Arab orang lain tak faham. Bila habis, pok-pok lupa kat tanya, Syekh kata apa tadi? Syekh kata apa kan? Syekh kata apa kan? Kita pula kena terima. Kena habaq 2 kali pula. Tak apa. Kalau kata ingat, kita boleh cerita balik. Kalau kita ingat ilmu yang diajar, jadi bila dia ambil sugi, dia kata ni, tashilu fi khurujir ruh, benda yang akan memudahkan ruh kita keluar daripada badan, iaitu bersugi. Macam mana saya sebut sebelum ni lah. Tuan-tuan yang kasih rahmati Allah Ta'ala, walaupun kita duduk di Bukit Lari ni, kita duduk di bulan Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul. Semalam di Masjid Laguna, Sungai Petani, tanya ada persiapan apa nak buat sambut Maulud, kata tak ada. Masjid Laguna ni 10 kali ganda lah besar pada masjid kita ni. Kan? Tak ada. Tak ada apa Ustaz? Covid. Dahsyat Covid ni. Dia cabut habis syiar-syiar Islam secara halus. Takkan tak buat langsung. Kan? Tempat itu tempat besar, masjid ada, dewan ada, Allahumma salli ala Muhammad, asalkan ikut SOP silakan. Kita berumun di kedai belakang boleh, takkan berumun buat program selawat kat Nabi tak boleh? Gila apa? Cuma kita nak buat tak buat. Orang dah makin jauh sebab Covid ni, jauh orang makin jauh daripada agama. Buka pi, tuan-tuan pilah mana-mana masjid, pilah mayam maghrib mana-mana masjid, masih lagi kurang, kehadirannya masih lagi kurang.
Jangan kita di sini budak-budak muasasah. Kalau saya tak pergi tibai bagi tak mangkit tu. Kena mangkit pergi tibai. Pupuk tu mengaji Quran hadis tiap hari kena tibai lagi subuh. Pai Quran saja tapi kena tibai lagi sebab malam radit. Payah akhir zaman. Syahwat tu banyak. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kalimah tauhid kata pengarang kitab kita sehari 200. La ilaha illallah, la ilaha illallah 200. Kita masjid kita tiap kali lepas sembahyang fardu 10, 5 fardu 50. Baki lagi 150. Sebab tu Allah yarham Tuan Guru Pak Tihmat cerita oleh Ustaz Nazrul Nasri kita Pedu kan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa tak kawasan dia apa dah apa? Tok Pelu apa dia tak? Ustaz Nasir Ustaz Nazrul lah. Syekh Nazrul. Allahumma salli ala. Dia kata kalau bila waktu patih pi pondok dia duduk saja-saja. Sambil duduk tunggu apa? Pegang tasbih 2000 la ilaha illallah. Tu dia. Tu patih. Allah yarham. Tara tu macam mana hubungan perasaan dia dengan Allah Ta'ala. Kita ni banyak kalut hubungan kita dengan manusia. Cari pengaruh manusia, cari hak tu lah. Kan? Dengan Tuhan ni tak kisah. Kalau orang kisah dengan Tuhan ni, dia tahu yang mana betul, yang mana salah. Kat mana dia nak duduk? Dekat mana dia nak bergantung? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Lagi 100 kali pagi dan 100 kali petang untuk la ilaha illallah. Saya pernah ikut Fadil Syekh Zainul Asri waktu kami ziarah ke Tal 7 Kelantan. Tal 7 Kelantan. Subuh, lepas subuh ni pondok tu ada pondok. Lepas subuh dia surau kayu. Waktu mengaji muasasah ni lah. Waktu mengaji lagi lah time tu. Pagi lepas subuh 1000, lepas maghrib 1000. Kira lepas maghrib 1000 ni mayang sunat Zat tunggu saat Isyak. Lepas subuh 1000, lepas asar 1000, minta maaf. Lepas subuh 1000, lepas asar 1000. Sampai surau tu lentok. Meratik tu rasa lentok. Surau kayu. Kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La 100 kali biasa. Lepas tu dia kena laju sikit. Laju. Tapi takkan hilang kalimah la ilaha illallah. Bukannya keluar hu. Tu lain. Tu bukan makam kita. Ada, tapi bukan makam kita. Dia kena ada guru, dia kena dilantik. Kalau saja hu, kena buang dengan setan gitu lah. Lain kali keluar aku tak ada mayang lah, fikir aku cukup lah. Dia keluar hakikat dia, dia tolak terus syariat. Aku tak payah semayang, tak payah puasa. Aku jumpa dah Tuhan, tu dia. Kalah Nabi ya kata. Dia dengan Nabi sama jumpa Tuhan. Nabi Musa kalimullah boleh bercakap, jumpa tak boleh. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW jumpa Allah Ta'ala tu, naik ke atas tu, dia duduk kat ni, dia kata jumpa Tuhan. Gila tu. Tu bahaya. Sebab zikir tanpa guru. Baik. Kalimah tauhid iaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan membiasakan diri menyebut kalimah tauhid, Allah akan membantu kita di saat sakaratul maut dan menjadikan kalimah itu sebagai kalam terakhir kita ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu kita kena latih mulut kita ni. Latihan di mulut, lama-lama dia akan turun di hati. Dia akan lembutkan hawa nafsu kita. Latih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sendiri akui kekurangan dalam zikir la ilaha illallah. Sebab tu Imam Syidi memberi pesan perbanyakkan la ilaha illallah. Dia bagi ijazah zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia kata mentera nak dapat dia ratus ribu zikir. Tapi ada guru yang memandu. Dia kita bila zikir banyak ni, banyak benda akan mai.
Sama ada hak mai tu betul ataupun hak mai tu nak sesatkan kita. Kalau ada guru, alhamdulillah. Saya zikir banyak ni Syekh, tiba-tiba main benda ni, apa dia tu? Jadi guru kita sebut. Sebab guru melalui perkara-perkara tersebut. Kan? Kalau dia pergi bawa sembang di kedai kopi, jahanam. Geng kedai kopi bukannya geng mati. Mereka tak tahu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Habis pada bab yang ketiga. Kita masuk pula bab yang keempat. Jadi, tuan-tuan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, jalan ke syurga melalui cara yang ketiga ni ialah dengan kita mati di atas kalimah tauhid la ilaha illallah. Sebab tu untuk orang yang nazar, disunatkan kepada kita talqinkan dia la ilaha illallah tanpa perlu suruh dia menyebut Muhammadun Rasulullah. Sebab kalimah tauhid la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah pun tak payahlah. Sebab tu guru kita selalu pesan, bila kita pergi bisik, pergi sebut dekat dia, dia sebut la ilaha illallah, sama ada kita dengar dia sebut ataupun dia bagi isyarat mata ke apa ke kata dia sebut, cukup. Jangan duk pergi sembang bab lain lah. Lagi dia tanya nak makan apa, nak minum apa, dah. Biar kakak tu. Kalau dia cakap benda ni, kita perbaharui tauhid dia. La ilaha illallah. Dia pun ikut bagi syarat apa? Itu senyap. Biar cukup. Baik. Dan disunatkan juga dalam kitab ada menyebut suruh orang lain yang talqinkan. Kok-koklah orang kata apa, pak kita tu kaya, kita pergi tolong talqinkan. Tak kira orang kata tu nak bagi pak dia mati cepat tu, Nabi tak tahu bersuka. Orang nak kata ni bukannya payah. Suruh orang lain yang pergi talqinkan supaya tak timbul fitnah. Kalau tak ada fitnah, silakanlah anak sendiri yang lebih baik. Bab yang keempat, perkara yang boleh membawa kita ke syurga Allah ialah wuduk dan membaca doa selepas berwuduk. Wa bihi ilahi qala an Umar bin al-Khattabi radhiyallahu taala anhum. Dalam kitab kita tulis Umar saja. Sebenarnya ialah Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, orang kanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas Abu Bakar As-Siddiq. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim. Wa zada Tirmizi Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang kamu berwuduk lalu dia menyampaikan air wuduk ke seluruh anggota dan menyempurnakan wuduk. Kemudian selepas selesai berwuduk, dia membaca doa wuduk yang membawa maksud, aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, Dia esa tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Kalau dah dia baca tu, apa dia baca doa lepas wuduk? Kalau saya tanya tuan-tuan, tadi ambil semayang maghrib, baca doa ke dah? Siapa tak baca rugi, lepas satu peluang. Tak apa, wuduk ada lagi, tak payah. Kalau nak perbaharui silakan untuk beramal dengan hadis ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan satu lagi, wa ja'alni min ibadikas salihin. Siapa yang baca doa ni, Nabi janji ke-88 pintu syurga dibuka untuk dia, dan dia boleh pilih nak masuk mana. Kita ingat lekeh ke doa lepas wuduk? Besar. Dengan berwuduk yang sempurna dan membaca doa mengikut SOP wuduk, pintu syurga 88 dibuka untuk kita. Tapi ramai mana sangat orang nak ambil berat. Jalan mudah nak ke syurga ni.
hanya dengan istiqamah dan beramal dengan doa wudu. Tapi kalau duk baca doa wudu tak sembahyang, tak jadi kau. Tak jadi. Dia kata dia main sembahyang, baca doa, 8 pintu syurga dah buka dekat aku, tak sembahyang tak apa dia tahu. Mampu jenis tu kena bagi belakang parang tengah belakang Baik. Kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu syurga, dia boleh masuk ke dalam syurga melalui pintu mana yang dia suka. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itulah antara kelebihan yang diberi oleh Allah kepada umat Muhammad sahaja, dan melalui lidah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji yang pasti. Ni semua benda ni kena ajar. Sama ada diajar daripada kecil ataupun diajar waktu sekarang. Kalau Tuhan Allah SWT kurniakan kita ilmu yang barakah, termasuklah kepada saya baca, tuan-tuan dengar, tiap-tiap kali lepas ambil wuduk dia berasa doa apa tau nak baca lepas ambil wuduk. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah pergi kedai mana-mana, dia print doa ambil wuduk, dia pergi lekat dekat tempat ambil wuduk tu. Setiap kali orang baca dia dapat pahala. Pintu syurga orang lain buka, automatik buka untuk dia. Sedekah jariah buat doa ambil wuduk. Tuan tu. Masya-Allah. Kan, masya-Allah. Tu kalau orang nampak lorong kebaikan Baik. Islam amat menitik beratkan kesucian dan kebersihan. Sesungguhnya kebersihan itu sebahagian dari iman, dan di antara syarat sah sembahyang ialah berwuduk. Sembahyang tidak sah tanpa wuduk. Satu lagi tuan-tuan yang kasih rahmati Allah Ta'ala, kita biasakan wuduk di rumah, bukannya di sini. Kalau batal kot tengah jalan baru ambil di sini. Sebab beramal dengan hadis Nabi SAW waktu kita di Madinah, siapa yang berwuduk sempurna, satu, di tempat kediaman, kemudian pergi ke Masjid Quba sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, dapat pahala umrah sekali. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, siapa yang sempurna wuduknya di rumah, mai masjid, langkah pertama dihapuskan dosa. Langkah pula kali kedua diberikan ganjaran pahala. Langkahan yang ketiga dinaikkan satu martabat di sisi Allah Ta'ala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama ada langkah main naik kereta, pusingan roda, tayar kereta, tayar motor, tayar gerek, kira semua. Banyak tu tuan-tuan yang kasih rahmati Allah Ta'ala. Satu langkah Allah Ta'ala ampun dosa kita. Langkahan yang seterusnya ditambah ganjaran pahala. Langkahan yang ketiga dinaikkan satu martabat. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, antara satu darajat kepada satu darajat 500 tahun jalan perjalanan, naik martabat. Antara satu martabat kepada satu martabat 500 tahun jalan kaki. Berapa langkah main tu? Panjang pun tak nak kira. Berapa pusing roda tu, pusing berapa kali kan? Tak bisa. Allahumma salli. Banyak cerita ada banyak Sama ada daripada rumah saya main sini, tuan-tuan main sana, Bang Zan lagi jauh. Lagi jauh, lagi banyak. Mai kot ni balik kot tu. Gelaplah sikit. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Lagi jauh, lagi banyak. Hatta sebab tu zaman Nabi SAW, para sahabatnya duduk dekat dengan masjid, depa mai dan balik depa langkah kecil-kecil. Sebab nu nak lawan dengan hak sahabat-sahabat duduk jauh, depa duduk jauh. Langkah depa banyak, hak duduk dekat, tok sampai. Panjang naik motor, buh dia tak ada habis sampai lah. Kan? Jadi depa langkah sikit-sikit supaya pahala boleh banyak juga. Banyak langkah, banyaklah dosa diampunkan, banyaklah pahala ditambah, dan banyak martabat diangkat. Baik, dan martabat di sisi Allah tak pernah habis. Tak pernah habis, dia unlimited. Kalau bangunan kita ada limit paling tinggi berapa?
Darjat di sisi Allah tak ada limit. Baik, kita mestilah menyempurnakan wuduk dengan menjaga sunat-sunat dan adab-adabnya. Antaranya membaca bismillah, menghadap kiblat, bersugi, membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali pada setiap anggota, menggosok-gosok anggota, menyelati janggut dan jari jemari, tidak bercakap dan mengakhiri wuduk dengan membaca doa wuduk seperti yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Baginda menjanjikan syurga kepada orang yang menyempurnakan wuduk dan membaca doa selepas wuduk. Saya ulang lagi sekali untuk ingatkan diri saya dan juga kita semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga kepada orang yang menyempurnakan wuduk dan membaca doa selepas wuduk. Kalau tanya payah ke tak? Kalau suruh tulis kot tak boleh. Siapa boleh tulis doa? Doa apa? Doa selepas wuduk. Tulis. Kita bagi hadiah. Kan, bagi hadiah. Kok malam ni siapa boleh tulis betul semua tulisan dia, baris dia, kita bagi RM100. Kok payah. Kok payah. Lah ni hak hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Sampai dekat situ pun dah cukup dah. Abduhu wa rasuluh itu sudah memadai. Adapun Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, itu hanyalah tambahan dalam riwayat yang lain yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Hak sahih daripada Imam Muslim sampai dekat wahdahu la abduhu wa rasuluh, tu saja. Sebaris lah. Kalau tulis tu sebaris, tak pun 2 baris. 2 baris. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamin 8 pintu syurga dibuka dan dia boleh masuk hak mana dia suka. Kalau tak rasa hak tu pun tak mau lagi, tak tahu nak kata. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Amat istimewa mereka yang dapat mengamalkan perkara ini kerana dibukakan kepadanya 8 pintu syurga. Dia dipersilakan memasuki syurga dan dia dapat memilih sendiri pintu mana yang dia sukai. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi rahmati Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tak izin kita, tak berkati ilmu yang kita belajar, sampai bila-bila pun kita takkan boleh beramal. Itu sahaja. Itu sahaja. Tua ataupun muda, apa juga bidang pengajian kita, kalau Tuhan berkati ilmu kita pada malam ni, saya, tuan-tuan yang mana dengar di rumah, boleh beramal. Baca doa ni sebaik-baiknya menghadap arah kiblat. Tak arah kiblat pun tak apa. Sebaik-baiknya menghadap arah kiblat. Nak taklah kok mana pun tak apa. Sebaik-baiknya arah kiblat. Yang penting kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Situ lah. Nak cantik sikit, buat rumah pun tambah awning, bubuh pos semua bagai, tambahlah sikit. Dapur pun renovate. Takkan doa ni tak nak renovate, tambah sikit. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Comel. Kita bagi A+. Apapun macam kita sebut tadilah, tuan-tuan puan-puan, kalau Allah Ta'ala tak rahmati saya, tak berkati ilmu yang dibaca pada malam ini, saya dan juga kita semua, kita tak beramal. Takkan boleh beramal. Sebab tu di akhir tu dia tulis amat istimewa lah. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, amat istimewa mereka yang dapat mengamalkannya. Mau tak istimewa? 8 pintu syurga dibuka untuk dia. Dan dia boleh masuk ke mana pun. Hanya dengan istiqamah, beramal dengan ilmu, dengan doa selepas wudu. Percaya dan yakinlah. Itu 4 bab yang keempat yang menyatakan kepada kita salah satu cara untuk membawa kita ke syurga Allah hanya dengan beramal dengan doa
selepas wudu. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.